Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalilu min Al-qalilu min dukhanin najasati. Wal yasiru min al-sya'ri najisi. Min al-sya'ri najisi. Wal yasiru min ghubaris sirji. Wala yunajjisu ghubarus sirji a'dha'ah ar-ratbah. Faslun fil ma'il kathir. Fa idza kana ma'u qullatayn fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi illa in taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu wala taghayyuran yasiran fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura aw bimiskin aw qudurati turabin fala wal jari karrakibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعه الله وما استرنا بسترك الجميل. اللهم آتي أنفسنا تقواها ومن العمل ما ترضى ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا دنيانا. يقول المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه علومكم في الدارين آمين. Iaitu semalam berkenaan dengan beberapa masalah yang ingin anda perbetulkan semula. Iaitu pada kata muallif radhiyallahu taala anhu, wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wahtumila wulughuha fi ma'in kathir. Wa famu hirratin, dan juga mulut bagi kucing. Seperti yang disebut, kucing bukan qaid. Kata Imam Ibn Hajar, wa mithluhu kullu hayawanin tahir. Wa mithluhuma, ini as-sabi wa wal-hirrah. Kullu hayawan tahir. Jadi termasuk segala binatang lah. Cuma binatang tu kena suci. Yang terkeluar anjing dan babi. Kalau anjing dan babi tu memang tak ada lah, tidak dimaafkan. Cuma ada yang mengatakan bahawasanya khusus hukum ni dengan kucing sahaja. Qana minat tawafina alaik. Tawafat, iaitu kucing ni binatang yang berkeliling di antara kita. Iaitu hadha qaulul Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dia kata dalam At-Turmusi, kata wa ghairul hirra min kulli haywan tahir mithluha. Selain daripada kucing, semua kucing. Khilaf misal kama aqaddamtu khilafan lil Ghazali. Misalnya bagi Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi radhiyallahu anhu. Wa lima afta bihi Subki min takhsis al-hukm biha. Ini ba Al-Imam Al-Ghazali mengatakan khas dengan kucing sahaja. Al-Ghazali. Begitu juga diikuti yang kemudiannya Al-Imam As-Subki rahimahullahu taala. Al-Imam As-Subki afta bihi. Tamam? Ada pen tak? Satu. Yang kuat ya? Yang kuatnya naam. Dah ada am. Umum. Naam. Jumhur ulama yang kata umum. Mutama. Naam. Wa illam ya'um ikhtilatuhu bin nas. Walaupun tidak selalu dia tu berpusing-pusing dengan manusia. Binatang-binatang yang kau tengok manusia lari tu masuk juga. Khalas. Wa famu hirratin,
dan mulut bagi binatang, yakni kucing. Tanajjasa thumma ghabat wahtumila wulughuha fi ma'in kathir. Baik. Wa kadzalika as-sabiyyu, dan begitu juga kanak-kanak. Adakah khas dengan kanak-kanak? Semalam anda kata khas dengan kanak-kanak. Dan pada diri anda ada syakkun ketika itu. Tapi bila kita buka, alamak, tak tanda aku. Bila kita tengok dalam kitab dalam kitab Hasyiatul Qurdi, qawluhu fa muhirratin, iaitu dia fi syarhil ubab, dalam syarah ubab li syarih al-fam, misal mulut itu ada lidah seperti yang sebut semalam. Fa mithluhu ghairuhu, begitu juga selainnya min ajza'ihi, selain wajah. Balil wajhu, bahkan wajah. Inna balil wajh, inna ka'anna nahwa yadil adami, tangan anak Adam. Kadzalika, tangan anak Adam. Kadzalika yakni bahawa dimaafkan. Tak syarat mesti bahawa terangkat dengan yakin. Ihtumila cukup. Wala nazara, dan tidak ada tilikan. Tak pandang. Liimkani su'alihi, bagi apa? Boleh tanyakan dia. Cuk, ibarat dia al-adami, anak Adam. Tak khas dengan apa as-sabi. Kanak-kanak. Dan dia kata, boleh tanya. Wala nadhara, dan tak ada tilik. Yang ini tetap dimaafkan. Walaupun liimkani su'alihi, boleh bertanya kepada dia. Hang basuh ke tak lagi? Tak. Kita tengok dia tangan menajis, kemudian dia hilang. Patah balik. Adakah wajib kita tanya? Tak. Wala likaunihi, dan tidak juga likauni mimma ya'tadu wudu am la. Apa dia ni apa dia? Ghalib wudu ataupun tidak. Masalah dia kentut dia bagi tahu. Tu dia pergi pusing patah balik. Adakah wajib kita tanya yang ni, anta dah wudu belum? Tak. Sama ada dia ni jenis apa, pasien rajin wudu ataupun tidak. Tak wajib. Wala nadhara, dan tak ada tilik. Mimma ya'tadu wudu am la. Khilafan liz-Zarkashi. Salam bagi Zarkashi. Kama fi at-Tuhfah. Tamam? Kama apa? لا خلافا للزركشي إلخ وعبر في التحفة بقوله لو تنجس آدمي أو حيوان طير, jikalau bernajislah oleh Adam. Syuf, ibarah bil adami. Khalas. Jadi dia tak khusus dengan sabi, dengan kanak-kanak. Baik, kenapa ibarat dengan sabi? Anak as-sabi tu apa? Ghalibnya bernajis. Tamam? Dia tak khusus dengan apa? Jadi tanda balik semalam. Tidak khusus dengan as-sabi. Mumayyiz apa? Ya, mumayyiz ke tak mumayyiz ke, orang tua ke orang besar ke, yang penting Adam. Yang ni bila dia bernajis, kemudian dia hilang. Ada patah balik. Adakah wajib kita tanya dia? Tak. Wahtumilah. Cukup dengan ihtimal. Cukup dengan apa? Ihtimal. Jadi yang orang yang masalah ni, ada wuduk ke tak apa? Mana-mana. Yang ni masalah dia kentut sebelah kita. Dia kentut sebelah kita. Itu dia hilang. Patah balik. Adakah itu dia jadi imam kita? Adakah wajib tanya dia Syekh wuduk belum? Ataupun yang di atas dia wuduk kerana wuduk menghilangkan najis. Pada tabat tangan masalah. Ini kalau ikut mutabaqah misal ya dil adami, tangan anak Adam. Bila naik apa? Mari air, dia menghilangkan najis. Sahal. Menghilangkan najis. Kalau jadi dua tafsir pada apa? Likauni atas dia wuduk amla. Tamam? Khilafan liz-Zarkashi. Zahir al-kalam ni Syekh Imam Zarkashi mengatakan apa? Khilafan liz-Zarkashi, maksudnya Zarkashi apa? Mengatakan kalau boleh diimkan soalnya, maka apa? Tidak dimaafkan. Ini boleh tanya, ini mumayyiz boleh tanya. Maka apa? Tak memadai dengan uhtumila. Tak memadai dengan ihtimal. So dia kena tanya lah. Kena yakin. Tamam? Kalau mumayyiz. Kalau boleh tanya lah. Budak boleh tanya. Naam. Mumayyiz lah boleh tanya. Apa yang kau ingat sabi? Sini. Ni ghalib. Kerana apa? Ghalib. Sebab apa? Nak pada rukhsah. Apa nak rukhsah? Rukhsah dengan makna asalnya tidak dimaafkan. Tetapi dimaafkan. Dan sabi lebih aula dengan rukhsah. Kerana apa?
Kerana sabi bila apa bernajis, kemudian dia keluar, dia patah balik. Sepatut hukum asal dia apa? Masih lagi apa? Mutanajis. Kita maafkan dia. Rukhsah. Ihtimal. Berbeza dengan orang tua. Dia pergi, dia patah, dia keluar, patah balik. Al-Ghalib manusia apa? Membuang najis. Najis itu benda yang dibilang keji. Maka tak perlu tanya. Tak perlu bahas. Wadah insyaAllah. Sebab tu jadi ditaksiskan dengan sabi kerana apa? Ghalib sabi ni yang bernajis, kemudian dia tak basuh. Beza dengan kita. Kalau kita pijak tik kucing, tak sedap duduk dah. Kau boleh nak kata lepas pijak tik kucing, dia tunggu sejam. Boleh tak, Tam? Selalunya nak pergi selalu basuh. Wadah insyaAllah. Ditanda elok. Sabi laisa biqaid. InsyaAllah. Siapa yang ni tolong putih. Tak. Kurdi. Semalam siapa yang tanya malam? Masalah apa? Masalah siapa yang at-tarih yang bilang. Atlaqa kasirun dararat tarh. Kebanyakan ulama itlaq. Apa dia? Mudarat semata-mata baling. Baling binatang. Maitah. Wastathna al-jamal ar-ramli fi nihaya wa ghayriha afwan ar-rih. Imam Ramli kata tidak memberi mudarat apa? Angin yang baling. Fala yadurru tarhu. Wa kalamul imdad lisyarih. Ibn Hajar dalam imdad. Naam, yuafiqu dhalik. Muafakat dengan Ramli yang istisna apa? Ar-rih, yang angin. Wa zada syarih fi tuhfah. Imam Ibn Hajar dan tuhfah. Apa dia? Tarh al-bahimah. Cuba umai ibarat malam. Weh, umai ibarat bahasa Bilal. Ibn Hajar tu tak memberi mudarat tidak? Iaitu tidak memberi mudarat apa? Tarhal bahimah. Binatang baling tidak memberi mudarat. Tamam? Fala yadur. Ada kalam Ibn Hajar fi tuhfah. Adapun kalam dalam imdad, iaitu hanya apa dia? Ar-rih faqat. Angin. Wa atamada at-Tablawi wal Khatib asy-Syarbini annahu law taraha ghairu mais lam yadur. Apa? Al-Khatib dan juga at-Tablawi tambah apa? Bukan takat angin dan juga binatang, bahkan binatang yang tidak mais. La yadur kaman. Binatang yang tidak mais. Afwan, manusia yang tidak mais. Tamam? Zad al-Khatib fi syarah at-tanbih. Al-Khatib Syarbi tambah lagi dalam syarah tanbih. An Najm al-Thaqib. Dia kata annahu law taraha syakhsun bila qasd. Lempar dengan tidak sengaja. Manusia yang berakal, yang sehat. Tiba-tiba lempar dengan bila qasd dia tak sengaja. Siapa tanya? Au qasada tarahaha ataupun qasad membaling ala makanin fa waqa'at fil ma'. Nak baling tempat lain, masuk dalam bawah. Dalam ma'iyah, dalam air. La yadur. Dia mudarat. Nak lagi, wajar al-Bulqaini fi adami darar tarh mutlaqan. Bulqaini kata apa? La hadha wa la hadha wa la hadha. Semua tidak mudarat, mutlaqan. Insya-Allah. Sengaja tak boleh dengar. Sengaja ataupun tidak. Al-Bulqaini. Anda beritahu dah qal Bulqaini sebelum ni kan? Ada kan? Surah Judil Bulqaini. Dia beli ni kan, dia pegang. Naam. Cuma semalam nukil apa? Jeremy dah apa? Bahimah pun memberi mudarat. Angin je yang apa tidak memberi mudarat. Kerana apa? Bahimah ada ikhtiar. Kalau kul hasil tanda Ustaz ni apa? Ada khilaf tawil. Dia taklid ada hak imam. Tak boleh buat takon. Naam.
Fala yab'udu ad-darar. Mana? Tapi kalau berubah ada bila ijma'. Kalau berubah memberi mudarat. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada tu masalah dimaafkan budak-budak. Iaitu budak-budak yang jenis cepat muntah. Jenis muntah. Lau tamat walahu hukmun akhar, kata Simim Ibn Qasim. Dan bagi kanak-kanak tu dia hukum yang lain. Wa huwa annahu law tanajjasa famu binahwil qai. Kalau bernajis mulutnya kerana muntah. Walam yaghib, dan budak tu tak hilang. Wa tamakkana min tathhiri, dan boleh bersucikannya. Bal istamarra ma'lumat tanajjus. Maka mulut dia sentiasa bernajis. Ufiya anhu, dimaafkan. Tak perlu berhilang pula. Walahu hukmun akhar. Fima yashuqqu al-ihtiraz anhu, pada benda yang yang susah untuk buat ihtiraz. Susah apa dia? Untuk menjauhi daripada dia. Wa kaltiqami sadi ummihi, seumpama apa? Iltiqam, bertemu sadi ummi wa takbiri fi fami ala wajhi syafaqa ma'a rutubah. Tamam? Masalan, bila dia Allahumma salli selamat, masalan dia bila apa, dia muntah, kemudian apa, dia pergi isap kopek mak dia. Tak? Kopek kenal tak? Takut tak kenal tak? Isyaqqul ihtiraz anhu, bila dia budak, dia muntah, jadi kemudian dia tak hilang pun, duduk dalam tu. Maka kemudian dia isap pula kopek mak dia, ataupun apa bahasa lebih baik, payudara. Yes, ahsan. Isap payudara mak dia, kemudian apa, jadi menyebabkan apa, ma'ar rutubah, serta dengan basah. Maka dimaafkan juga. Kadza qarrarahu Ramli. Begitu juga masalah ni, bahawa jikalau dia isap kopek mak dia berdarah, dia minum, jadi apa, benda yang dia minum tu, wa fi'a anhu kadzalik, dimaafkan juga. Anak kau tidak nak kena berhenti darah tu dulu. Bila apa kau mak dia tengah nyanyi kan? Kau muntah tak ada. Macam mana? Masalah ni mak dia tengah nyanyi tu. Bukan masalahnya, maksudnya tak perlu basuh lah kopek tu. Boleh terus. Dan juga budak yang nak minum tu, tak ada masalah. Kalau dia minum tu, adakah dia minum atas najis? Tak dimaafkan. Syukur ihtiraz anhu, susah. Ambil buka pula lah, komok pula. Sah. Yang ni hantar nak suruh budak, hantar ambil ayak. Ni dalam Simim Ibn Qasim. Takut Takut tu aku sebut lah. Bukan hari ni habis. Malam ni. Jangan sebut baik tadi. Dia kalau ibarat ni dia kata apa? Jikalau bernajislah oleh mulut budak, dengan umpama apa? Nahwul qai. Masalah dengan umpama apa? Jadi kopek mak dia tak payah basuh, dan dia dikira minum. Anggap bisa kau balik. Tu pergi ni pula. Nanti tukar satu nombor. Dia jadi buat hal aku terajang terus. Dia cakap banyak dah. Walaupun dia kena kerak juga, kerak tu apa? maksudnya kerak berdarah. Dia minum susu yang berdarah lah. Fi'anhu, dimaafkan. Dia nak tunggu pula kopek tu bagi apa? Berplaster.
Jadi nak ulang balik masalah ni supaya jelas. Masalah sabi ada hukum yang lain. Walau hukmun akhar, jika kalau bernajislah oleh mulut budak itu dengan umpama apa, muntah, kemudian dia hilang. Dia tak hilang. Duduk tang tu je. Istamara ma'lumat tanajjus. Diketahui apa? Ternajisnya apa? Dengan mulutnya. Ufiya anhu, dimaafkan padanya. Kerana apa susah apa? Yashqul ihtiraz anhu. Susah untuk nak dibasuh mulut budak tersebut. Kerana budak tersebut susah nak basuh. Seumpama apa? Dia isap kopeng mak dia. Tamam? Jadi menyebab dia dimaafkan bagi mak dia, tak payah basuh. Sebab bawa benda najis. Dan juga dia minum tu benda yang dia minum tu memang benda yang bernajis tapi dimaafkan. Wadih. Begitu juga masalah zahir, masalah umpama juga masalah apa? Isyak gopek itu bawa berdarah. Dimaafkan juga. Kerana syukul ihtirazan susah untuk apa? Untuk kita lepaskan daripada kita nak elok ihtiraz elok daripada benda tersebut. Kerana sangatlah susah untuk basuh mulut budak dengan makna mengeluarkan air. Ambil air komok, ludah balik. Itu orang tua boleh buat lah. Budak tak boleh nak buat. Dia buat. Adam, ambil budak. Bayi umur setahun. Ludah. Ha tak? Jangan minum, najis. Soalnya dia akan basahkan mulut dalam dan terus telan. Oh, masalah ni, yang hilang tak apa. Oh, itu je. Soal ni saja. Yang ni binahwil qai. Dengan umpama apa? Dengan seumpama muntah. Yang ni dengan muraknya apa? Benda yang susah untuk kita nak elokkan. Ni? Jadi ambil misal lain. Misal dia apa? Masalah tangan dia terkena najis. Terpegang tahi kucing. Wah kaza. Berarti tak susah untuk kita elokkan. Pada benda tu pun jangan berlaku. Oh, yang elakkan je lah. Ayo na'am, yashqul ihtiraz anhu. Benda yang susah untuk elokkan. Selisil bowl. Budak selisil bowl. Budak selisil bowl. Kalau budak selisil bowl kena apa? Kena ambil hukum selisil bowl. Mereka tutup. Apa dia? Dia pertama Syekh, masalah kencing ni ulama memberatkan masalah kencing. Kenapa dalam hadis ada menyebutkan orang yang kena azab? Sedangkan bila kena azab, bila dia kencing, faham tak? Terpercik kencing kena dia. Oh, yang ni tak yakin dia dah. Tak, ada pun syarat memberatkan pada masalah manfaz. Yang ni apa? Kemaluan manusia. Kerana apa? Kerana kemaluan manusia itu dia tempat keluarnya najis. Dia akan lebih dituntut untuk berihtiyat. Berhati-hati. Berbeza dengan tangan kita, mulut kita. Sebab bukan tempat keluar najis. Faham tak? Boleh tak? Jadi pada soalan tadi. Sel bol kena tutup. Tak. Tak dimaafkan. Kalau bayi tu sisi bau, betul mak dah tanggung. Tak. Tak dimaafkan Syekh. Kerana boleh keluar daripada manfaz. Keluar daripada tempat najis. InsyaAllah. Tamam? Tak, sebab apa? Sebab memang kalau kita tengok, kalau kita seorang ibu dan ayah, budak naik atas kita, dan budak tu memang maklum ada najis, batal lah sembahyang kita, nanggung najis. Dia bahaya sepu lah. Tak. Kerana apa? Kerana kita sebut tadi bahawa dia keluar daripada manfazun, keluar daripada tempat keluar najis, maka dituntut untuk ihtiyat. Tamam Syekh? Wadih? Dengan yakin lah. Kalau tak yakin tadi, kalau dia naik atas kita tu, bau tu memang dia ada lah tu. Takkan nak bau daripada jemaah sebelah pula. Jiran sebelah kata ni. Tak boleh. InsyaAllah. Tapi tak wajib tu. Bila dia naik atas kita, lepas main kita check dulu. Ada ke tak? Tak wajib. Tamam? Lepas Pamayang apa? Jangan tengok. Ada jenis itu kan, pamayang jangan tengok kaki. Takut ada najis. Sebab dia suruh tengok lepas sana tu. Lepas apa, dia lepas pamayang lama baru dia tengok. Oh, baru jatuh ni. Boleh ke tak? Secara hukum zahirnya boleh. Bila dia yakin bahawasanya apa, najis tu bukan turun ketika waktu semayang. Itu. Tapi orang lebih apa? Mengetahui dengan hakikat dirinya. Dia mengetahui hakikat dirinya. Kalau dia terasa tengok tik-tik semayang, tak tengok. Lepas habis dia baca doa baru tengok. Oh, tak itu doa ni. Manusia lebih mengetahui dengan hukum dirinya sendiri. Di sana ada ilmu, di sana ada apa? Amal. Hunaka ilmu, hunaka amal. Tayyib.
Kemudiannya, wal qalilu min dukhanin najasati wal yasiru min asy-sya'ri najis wal yasiru min ghubaris sirjin. ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة والقليل بسم الله. والقليل dan sedikit min dukhanin najasati, daripada asap najis. Wal qalilu dan sedikit daripada apa Syekh? Asap najis. Tanda tu. Wal qalilu dan sedikit daripada asap najis. Apa maknanya di sini? Yani najis itu dibakar, lalu keluar asap. Tamam Syekh? Ini bahawa najis itu dibakar, maka keluar apa? Keluar asap. Baik. Wal qalilu dan sedikit min dukhanin najasati, daripada dukhan najasah. Apa maksud di sini? Yani najis itu dibakar. Tahu nak belajar bakar najis? Yani benda tu dibakar. Begitu juga. Masalan, ada sebahagian di kedai-kedai India, kalau nak testimoni ada kat Pondok Noh, iaitu dibuat daripada tahi lembu. Dia jadi nama dia orang panggil Sambroni. Nama dia apa? Kan Sambrono. Kalau tak salah lah, nama yang Sambroni. Sambroni ni ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kalau pergi beli di kedai India, selalunya dibuat daripada tahi najis. Tahi lembu. Lembu putih. Dan dia buat, dia campur ada bahan-bahan dia. Dan apakah Sambroni ni tujuan dia? Ada beberapa tujuan. Iaitu diasap, dibakar supaya mewangikan rumah tersebut. Wangi macam mana kata dah tahi? Wangi ala-ala India. Sebab tu bila hantar masuk rumah India, hantarkan bau satu bau yang lain. Yang benar hantar tak ada bau. Soalan Musa. Biasalah masuk rumah India, dia ada bau dia. Sebab dia pada bakar benda tu. Kalau tak orang, kalau mungkin setengah-setengah rumah dah tak buat, pergi tempat sembahan apa? Lagi kuat bau dia. Memang kuat bau dia. Tahu tak bau dia mana? Tak tahu. Pergi ambil benda tu, bakar buat orang ni. Dia tak tahu tukang Hindu. Ada jumpa. Ha? Tukang Hindu. Datang. Dia tak tahu tu, tanya Mat lah. No? Jadi, dia, benda ni, Sambroni ni, dia dibuat daripada tahi lembu lah. Dan di antara kelebihan dia juga, ialah untuk bagi kemaluan tu, orang lelaki tu, jadi apa? Jadi faham tak? Dia lenduk kan? Faham tak? Dia bagi naik sikit. Tak. So dia pakai benda tu. Tapi bukan ambil bakar tubuh lah tu. Faham tak? Tu jawapannya almarhum lah. Dibakar, lepas dia duduk atas tu. Dia bakar, lepas dia duduk atas. Hantar buat gitu. Mizan buat. Mizan buat bukan? Mizan. Mizan. Buat atas tu. Buat. Tapi yang tu asalnya anak buat tu, Sambroni tu dibuat daripada tahi lembu. Lepas tu Profesor tegur, beli hak lembu punya ni, kata. Dah lembu, dia lah kami beli kat kedai India.
So dia bagi yang lain. Sambroni yang bukan dia buat tahi lembu. Itu dibuat daripada apa tau? Selain daripada tahi lembu lah. Tahi lembu ni dia kuat sangat. Nampak tak, Syekh? Nampak ke tak? Nampak? Nak try lah. Try dah, lama nak. Banyak lagi. Sebab apa tak pakai? Sebab dulu duduk ambil, beli. Lepas tu orang beritahu ni tahi lembu. Oh, tahi lembu dah. So dia ada tukar yang tumbuh-tumbuhan ni. Lepas tu duk bakar tu rasanya duk bakar pun kan. Tu yang tu lah yang bukan tahi lembu rasanya. Bayangkanlah kita duk bakar kemenyan tahi lembu. Jadi nak bagi tahu apabila kita bakar tu keluar asap. Tak tak? Dukhanun najasah. Faham tak? Khususnya apabila kita buat yang apa tadi tu, bila kita duduk berdiri atas tu, kemudian dia akan keluar asap dia tu, lepas tu kain pelekat akan penuh. Dia akan lekat bau padu lah, bau kuap tu. Sama juga. Dia lekat dukhanun najasah. Sebab dia bila kita duduk tu, kita ambil benda tu, kita tak dalam tu, kita tak dalam baldi. Ataupun tak dekat dia ada kursi apa, dia ada kursi khas. Kursi khas tu kursi yang tengah-tengah tu ada kosong lah. So letak bawah tu, kita kena duduk atas tu. Tapi tak kena lah. Kalau kena memang balik awal lah. Tak? Assalamualaikum warahmatullahi lah. Yang boleh kena lah. Dia duduk tempat tinggi. Kemudian dia akan tutup dengan kain. Selalunya orang buat kain pelikat lah. Tutup dengan kain pelikat, bagi apa? Asap tak keluar. Jadi lepas tu kain pelikat tu jangan lepas-lepas buat tu pergi keluar terus pergi beli kuih. Bila lalu sebelah orang tu macam, main mana budak ni? Dia ada bau dia tu, bau yang khas. India mari. Kemudian dia campur lah dengan kepam-kepam yang busuk entah tu. Faham tak? Yang kepam lah bawah tu, busuk lah. Faham tak? Berkerak-kerak ya. Memang auto dia bercampur lah dua bau tu. Faham je? No? Busuk. Jadi, nak beritahunya, syahid dia beritahu juga, yang tu bila kita bakar, dukhan najasah. Bila kena kain hantar tu, berkepam-kepam kain hantar tu bau, maka itu yang terkena dengan dukhan najasah. Faham? Tu contoh rupa, dia kata, apa dia? Duk ambil tik kucing pergi bakar kata. Tak ada kerja kata. Memanglah tak ada kerja. Tapi andai kata orang buat, najis. Dulu. Nombor maknanya kita balik dulu kan, pada balik dulu buat bakar. Macam-macam. Bakar benda najis ni. Masalah. Kadang-kadang ada dibuat tanur. Tempat bakar roti. Dibuat daripada najis. Tempat asal tu. Tempat asal tepi tu. Sebab dia nak kuatkan dia punya. Adalah orang elak-elak orang dulu. Maka dicampurkan najis. Maka dia letakkan roti. Itu roti tepek tu. Nak malu apa? Roti tempayan tu. Bayang roti tempayan. Dibuat daripada bahan najis. Sedap tak? Sedap tak? Mana tahu tanya orang dulu lah. Tapi ulama' fiqh bahas. Tengoklah kita Umdatus Salik. Bahas. Adakah dimaafkan atau tidak? Ni dia. Itulah. Contoh-contoh dia. Jadi duk faham kata ambil teknologi duk bakar. Bila nak jadi benda tu? Maksudnya ada kegunaan-kegunaan dia. Wah, insya-Allah. Bakar siapa? Siapa ni najis? Bakar sampah yang ada najis. Begitu juga. InsyaAllah. Tamam. Wadih. Baik. Ditanda adalah tu. Yang ni seumpama najis yang dibakar. Najis yang dibakar. Kemudian, kena kepada air ataupun pakaian. Boleh? Ayak boleh berubah dengan sebab kuatnya asap tersebut. Ayak boleh berubah. Ayak menambah perubahan dengan asap tersebut. Atau bau wangi bukannya bau telur lembu. Mana? Kau berubah kau. Lembu lah, nak buat betul lembu lah. Busuk. Antara bakar tu hak yang tumbuhan. Sebab tahu ni. Kau bau dia tu. Bau India lah. Mana hak yang terbakar tu, hak tu khazanah tau. Itu yang terbakar yang tek lembu tu. Bakar monok. Antara hak yang tumbuhan tu. Oh, tu sayang tu. Nak buat proses pepak. Sebab benda tu payah nak cari. Kalau hak tek lembu nak lah. Jom kita pergi kedah Pekan Lama. Kedah Pekan Lama tu dia kedai dia penuh ya, kita masuk. Pakai bos serban, kawan kawan pergi kita. Dia kata nak main mengaji noh. Dulu dia main mengaji penuh. Nak main mengaji mentik. Kita boleh nak mengaji mentik. Dia kata, "Anta nak ana banyak berapa noh?" Aku kata tak mau banyak. Anta cari semburuni noh. Dia masuk. Dia masuk dengan pakai jubah, pakai kepiah. Abang masuk. Dia cari semburuni. Dia kata dia pakai suit mata hitam, takut orang pun ambil gambar. Mampu dia kata, masuk kedai India.
Ni dia berat dah. InsyaAllah. Ada lagi rasa yang tik lembu tu. Mainlah nak try bau. Bakar. Tubuh kat pakaian. Oh, ni yang orang kata ni yang kata banyak ni kata ni. Boleh. Boleh dam. Tak sih. Dah nak bau, ambil berkat. Kat tik lembu. Ha? Tak ada sikit banyak tu. Baik. Lepas kita faham bahawa sedikit daripada dukhan najis, angin najis, asap najis. Maka asap najis itu akan kena pada pakaian ataupun apa dia? Air. Orang insya-Allah. Baik. Kemudian yang dibahaskan juga, jangan tengok asap je, tengok juga kepada api. Api. Kalau ada api. Kalau tambro ni tak ada api. Tapi ada juga api masa kita start tembak tu awal tu. Dia akan naik api. Sembro ni tunjuk pun payah. Tak ada contoh. Faham dah? Tak ada gambar dia macam mana? Ada lagi betul kat mana? Ada lagi tak? Yang tik lembu tu lagi tak? Kau buang dah. Kau buang dah tik lembu tu. Yang pekat tu warna ungu. Pekat warna ungu bukan yang pink tu. Sama je api bentuk dia. Sama tapi warna tu. Dia besar ni lebih kurang. Malah habis ni. Ni. Itu, dia kecil tu, kita bakar. Bila awal kita bakar, dia akan keluar api. Faham tak? Faham tak, Lepas tu bila keluar api, dia akan terbakar, itu kita kena tiup. Bila kita tiup, baru dia keluar asap. Keluar tak tu sambal ni? Kan? Sempurna. Sambaran. Itu spell SIM. Pimik dam. Tak apalah, Adam kan tahu kan. Mayang ni. Bakal lalu tak? Ada ni, ada penembak. Penembak asap. Bakalan ni. Ada penembak api boleh Dia lebih berat daripada ni. Buang dah. Warna ungu. Ini buang dah ni. Ya ada yang ni yang bukan najis. Ni. Yang ni yang anda punya kat tangan anda ni bukan yang najis punya. Ni elok. Hak najis tu anda lupa anda buang dah. Ingat sebab buang tu kena ayak tu. Malah buang. Hak ni kita bakar. Kalau dia penembak api, dia akan keluar api tu lah. Faham tak? Kemudian baru kita tiup. Baru dia akan keluar asap. Itu. Nampak tak? Wangi? Wangi tak? Bau. Naik berkak. Betul boleh kan? Betul boleh kan? Bolang kain. Kita tahu lah. Betul kita berdiri atas ni. Boleh kan? Itu. Dalam lah. Jangan ambil lah. Bau lah boleh. Bakal lu. Tak boleh lah. Payah. Wangi. Tak habis lah. Dia bau wangi tak? Cuba bayangkan. Dia ada yang dibuat tik lembu tu. Dia lebih kerah bau dia. Bau dia lebih kerah daripada yang ni. Ini dah. Dia dah tengah-tengah lah. Bau cemat nanti. Aku banglah. Tembuk ni. Jawab lah. Atau apa tinggal apa sikit lah. Buat bagi wangi pondok lah. Ada. Dah, lepas tu ambil. Tanya budak air. Lepas tu buat betul bagi wangi pondok. Tapi hang guna berapa banyak? Satu guna wangi pondok. Macam mana hantar kata tu wangi? Tahu betul tapi nak muka je. Pakai untuk wangi. Anak rasa ada pakai kena ada nyamuk ke? Nak bagi bakat nyamuk lah wangi. Dia Allah Muhammad. Jadi nak bagi tahu ya, asap itu dia najis. Diri api tu. Ada lagi? Diri api tu dia najis ataupun tidak? Diri api kata fuqaha tidak najis.
Tamam ya Syekh? Intabih. Diri asap, na'am najis. Adapun diri api maka hukumnya dia tidak apa? Tidak najis. Sekejap tanda dulu. Buang balik. Yang pomik buat kelam. Nak cari tu yang bukan tarik lembu. Payah kok. Ha. Dia dah bayang-bayang bau tarik lembu. Cakap, dia ni tak lembu lain lah. Ha? Dia kerah lagi. Dia kerah lagi bau dia. Ni mat ni. Boleh suruh. Suruh ni. Apa? Lembu. Tapi ni. Lembu sakit perut. Oh, ada kau macam ni Suruh ni kau. Ya, InsyaAllah. Jadi macam yang sebut tadi, para fuqaha menyebutkan, kita tak jumpa. Mana dia jumpa itu? Para fuqaha menyebutkan bahawasanya yang najis itu ialah asapnya sahaja. Apa ada apa api tak? Apa dah abuk? Apa dia? Abuk. Al-mul. Abuk. Debunya ada? Debunya ada? Ada? Bila kita bakar jadi debu lah. Ada bulan dia jemput tu. Debu tu pun mutan najis. Nah, najis afwan, bukan mutan najis, najis. Bau ni. طيب شوف قول المتن القليل من دخان النجاسة القليل من دخان النجاسة sedikit daripada dukhan najasah yakni asapnya najis laisa minhu bukan daripada dukhan najasah jirmun nar diri api fima afta bihi ba makhramah Abdullah bin Ahmad. Dia api najis ni apa kat tu? Baju. Terbakar. Terbakar lah maksudnya. Terbakar lah maksud baju. Dengan sebab api tersebut. Faham tak Syekh? Diri api tu pun tidak najis. Elaknya tu tak zahir di sana. Sebab dia kata laisa minhu, bukan daripadanya jurmun nar. Jurmun nar fima aftabi ba makhramah Abdullah bin Ahmad. Baik, kemudiannya apakah maksud sedikit? Dah tanda. Apakah maksud sedikit? Sedikit itu dengan maksudnya kata ialah tilik kepada kesan yang berlaku kepada pakaian. Jikalau kesannya sedikit, maka sedikit. Jikalau kesannya banyak, maka banyak. Tamam? Qillat ad-dukhan wa kasratahu tu'rafu anna qillat ad-dukhan wa kasratahu tu'rafu bil athar alladhi yansha'u anhu fi nahwi as-sawb ka sufrah. Tengok kepada kesan yang berlaku pada pakaian. Jikalau sedikit, sedikit. Fa in kana sufratu fi thawb qalilan fa huwa qalil. Kalau sedikit, kuning tu sedikit lah. Sama juga bau. Bau keng ke tak bau keng? No, nak kena bakar dulu. Lepas tu letak di kain. Kalau kain tu bau kuat, orang kata, oi, kuat bau. Maka hukumnya apa? Banyak. Kalau sedikit, hukumnya apa? Wadih insyaAllah. Baik, jikalau kita contoh duduk jauh sikit daripada apa? Dukhan najasah. Tamam? Contoh dekat John ni kat mana? Keluar asap. Asap tu kena ada mana? Wallah ma yakin. Tak ada yakin. Ma fi yakin. Bila tak ada yakin, tak ada apa? Tanajus. Tidak bawa tanjis. Bila ni yang kau tahu pakaian kena apa? Jadi bawa mutanajis. Bila yakin, diri asap itu kena pada kata apa? Pakaian kita. Cuma, kalau sedikit, dimaafkan. Kalau banyak, tidak dimaafkan. Wadah insyaAllah. Maka sebab itulah, kalaulah orang masak babi, keluar asap daripada rumah, kena ada masuk dari tempat kita? Yakin ke tak? Adakah masuk dengan jirim dia tu? Masuk ke tak? Tengok dulu masuk ke tak? Kalau tak masuk, wadah, khalas. Walaupun mungkin angin-angin dia kita rasa, bau-bau dia kita rasa, tapi diri jirim tu nampak tak? Masuk tu, nampak tak? Tak nampak, khalas. Tak ada yakin. Bau. Mana? Bau babi. Asal tak nampak kata mai tapi bau babi. Tak, dia kena berjirim dia. Sama mungkin itu dipanggil asar, kesan-kesan dia sahaja. Kesan-kesan dia sahaja. Tak. Kesan-kesan dia sahaja. Kesan-kesan dia tak dikira. Sebab dia kena apa? Dia kena benda tu dapat dengan apa?
Yudrak, benda apa? Didapat. Dapat dengan nampak dengan mata. Adapun kalau yang tu bah, mungkin kita kata tu sedikit dan kesan-kesan saja. Kemudian, jikalau yakin sampai kepada kita, tengok sedikit atau banyak. Kalau sedikit, dimaafkan. Kalau banyak, tidak dimaafkan. Tamam? Cumanya, Al-Imam Ibn Hajar dan sebahagian kitab yang mengatakan syaratnya tidak daripada mughallaf. Maka ala syarti Syekh Ibn Hajar, kalau kena di kita, tak dimaafkan walaupun sedikit. Wadih? Tapi kalau ikut, selain daripada Ibn Hajar dalam imdad, itlaq. Tak syarat apa? Mughalladhah ataupun tidak. Intabih hadal masalah. Banyak orang nak masak babi. Masak babi atas dapur. Faham tak, Syekh? Keluar asap. InsyaAllah. Nama. Jadi, minta maaf ni. Orang tu maafkan. Dah, fi khilaf. Tak ada Islam atau Ibn Hajar. Terakhir. Kalau asal kan macam siang-siang tak nampak. Dia kurang nampak yang kabut-kabut tak nampak kata mai kita bau tak lembu. Dia yakin ke tak? Tak yakin dah tak kenal tapi bau mungkin. Ni mungkin kesan-kesan. Itu kesan-kesan sahaja. Kesan-kesan dibawa oleh angin. Dimaafkan. Apa? Sama ada kita kata tidak bawa menajiskan ataupun dimaafkan. Kalau banyak bau gila. Kalau berubah gila, kalau berubah sungguh, mana keras. Ni bawa, maksudnya memang dukhan najis sampai. Dukhan najis dah bawa sampai. Cuma yang zahir masalahnya, apabila kita duduk jauh, itu tak sampai, asap. Sebab asap ni dalam makulat sebut. Asap ni makulat. Makulat kata asap ni naik atas. Dalam asap ni kaedah dia akan naik atas. Dia bukan bukan ke tepi, ke kanan. Ala kul hal yang ni, Pak. Kalau tak ada yakin bahawa tak menajiskan. Asap, dia naik ke atas. Air, dia turun ke bawah. Bahakaza. Tamam? الإمداد قيده في الإمداد بأن لا يكون من غرض ولا حصل بفعل. طيب إن شاء الله شيخنا. Wah, pening mama bau. Siapa yang tahu sedap. Wal yasiru min asy-sya'ri najis. Wait dia syarat bukan kita buat hari ya. Wala hasala bi fi'li. Hada qaid Syekh Ibn Hajar. Fil imdad kadzalik. Jadi tak ada sebagai ulama tak qaid. Sama ada buat dengan sendiri ataupun tidak. Khilaf tu. Naam. Walaupun perbuatan kita dimaafkan. Cuma orang kata walaupun perbuatan Naam, naam. Kalau itlaq. Itlaq ni tak qaid. Kemudian yang kata muallif rahimahullahu taala, kalau wak macam mana wak? Wak. Macam kita sebagian tu zaman-zaman dulu. Namanya Bukharul Kanif. Bukharul Kanif. Dengan maksud dulu ni, tempat apa? Zaman dulu, cara tandas mereka macam mana? Iaitu jauh di antara air dan juga tempat buang najis. Iaitu macam mana dia buat? Dia ada satu lubang yang digali sedalam-dalamnya. Tak tahulah berapa meter ke dalam. Dia tak nak lah sampai di antara jarak antara Kelantan Kedah. Nak jauh sangat tu. Dia ada orang yang akan gali. Ada pekerja khas untuk gali. Gali sampai ke bawah. Bermaksud, apabila seorang tu masuk dalam tanah tu, namanya Bukharul Kanif, Baitul Khala yang ni, dia masuk, dia akan qada hajat. Kita bayangkanlah, tup, sampai ke paling bawah kali. Lapisan ozon, paling bawah kali. Lebih atas. Bawah kali. Kemudian dia akan pergi ke depan untuk basuh kat luar. Wadah insya-Allah. Dia tak mau bagi basah. Nampak tu? Beza dengan tanah kita hari ni. Sebab tu bila ulama fiqh disebut dalam kitab dia, dan bahawa sunat membasuh di luar daripada tempat yang bawa qada hajat. Mana? Sunat basuh di tempat luar daripada qada hajat. Ni basuh tempat tak sama tempat qada hajat. Mana? Ada orang buat sini pun. Itu lain. Gambar. Yang tu lain. No? Jadi macam mana yang berlaku surah masalah ni? Surah dia adalah zaman dulu. Zaman dulu. Dia besar tanah dia. Contohnya sini tempat qada hajat, sini tempat basuh. Faham Syekh? Sebab Kalau kata buat zaman lah sekarang, asal bercucuran najis. Maknanya ada dah. Tahu kita ambil dia ada dah. Dah. Tapi sebab apa? Sebab dia tak mau bagi basah tempat tu. Bila basah, dia akan jadi terlalu busuk. Faham tak? Jadi menyusahkan orang yang pakai selepas tu. Jadi cara dia buat? Dia akan keluarkan najis itu. Jadi bayangkanlah, berapa puluh tahun dia pakai? 100 tahun, 200 tahun dia pakai.
Najis sampai najis tu betul-betul naik atas. Faham tak? Najis tu akan turun, lepas tu bumi akan resap. Lama-lama dia akan naik. Sebab satu hari bayangkanlah tanah awam tu berapa ramai orang pakai. Ataupun tanah rumah sekalipun. Masalah. Yang ni misal. Begitu juga. Maka dia akan naik. Dia akan naik namanya wak. Dia bukan dibakar dengan api. Maka itu suci. Tahir. Kita masuk dalam tandas, keluar tandas tu dia bau. Keng terus baju. Faham tak? Ada pakai api tak? Tak pakai api. Dia wak. Namanya bukhar. Ini wak. Hazal tahir. Itu suci. Jadi kena pada pakaian kita bau. Bau keng ni. Suci. Jangan takut. Walaupun bau najis pak, yang sebusuk dunia sekalipun. Dia bawa tandas ni bawa kita ni. Ha? Ya. Suci nam. Bawa. Wak suci. Jangan risau. InsyaAllah. Sebab dia tak dibakar dengan api. Khalas? Sebab itu dia ada orang yang khas untuk buang najis tersebut. Syekhuna Alamah Syujudi kata dulu dia ada orang mengaji dengan dia. Dengan akil dan sebagainya. Yang mengaji dia kerja dia buat tu, buang najis. Selepas 50 tahun, 60 tahun, dia akan buang najis. Dia ada orang khas dia akan ambil najis, dia akan buang. Tak tahu lah buang kat mana. Dia akan buang, jadi dia akan kosong balik. Sampai bawah. Dia ada cara nak buang. Tak ada sedut. Dia macam sedut. Tapi zaman dulu kan mana ada sedut. Sebab zaman Syekh dia kata hatta di tempat di Syangkit semuanya masih lagi pakai sistem lama. Cuma bila jadi sistem baru ni, orang-orang macam ni akan hilang kerja lah. Macam RNR lah. Zaman dulu kan. Monty habis. Sama juga macam ni. Dia akan hilang lah kerja dia. Tapi masih lagi dia pakai. Sebab dia punya cara orang yang bekerja gali tahik ni, dia akan sentiasa berpindah dari satu kampung ke satu kampung. Tak? Duduk kampung ni 5 hari. Orang akan pelawar duduk lah supaya buang najis. Lepas tu lepas 5 hari dia akan pindah pula. Jadi dia akan ambil duit lah. Jadi kerja dia bermusafir seumur hidup. InsyaAllah. Yalah sebab bila dah kerja selesai, nak kena tunggu lagi 100 tahun lagi. Lebih baik dia berpindah. Berpindah randah. InsyaAllah Syekh. Tu sedikit sebanyak cerita. InsyaAllah kalau hak yang tu wak tanda suci. Nama yang Arab dia bukharul kanif. Wal yasiru min asy-sya'rin najis. Wal yasiru dan sedikit. Tengok tak? Wal yasiru dan sedikit min asy-sya'rin najisi. Daripada apa? Daripada bulu najis. Apakah makna bulu najis? Ma makna bulu najis? Bulu najis ni yakni beberapa makna. Yang pertama bulu daripada bangkai. Bulu daripada apa? Bangkai. Yang ni binatang bangkai, punya bulu tu kena pada kita. Kaman. Bulu tu apa? Bulu yang najis. Sya'rin najis. Kemudian apakah juga maknanya? Maknanya itu ialah bulu bagi binatang yang hidup yang tidak boleh dimakan. Bulu bagi binatang yang hidup yang tidak boleh apa? Dimakan. Ma makna hadzal kalam? Kita ada kucing. Kucing naik atas kita. Kemudian bulu dia luruh. Dia hidup tak? Hidup. Ini masuklah hadis ma quti'a min hayy fa huwa mayyit. Apa yang terputus daripada apa? Yang hidup mayit, dikira mayat. Jadi bulu tu dikira bangkai. Seolah bangkai. Kucing naik atas kita. Luruh bulu atas apa? Kain kita. Bulu najis. Pasal apa? Binatang tu hidup. Memanglah hidup tapi dah terputus. Dan dia tak halal makan. Habis. Nak ulang balik. Bulu yang terputus ketika dia hidup dan dia bukan jenis binatang yang boleh dimakan. Bulu yang terputus ketika masih hidup dan apa? Dia apa? Tidak boleh dimakan. Mafhumnya apa? Mak bela kambing. Mak duk peluk kambing. Lekat apa? Bulu kambing di badan mak. Bawa mayang sah tak? Sah. Kerana apa? Kambing boleh dimakan. Allah Ta'ala sebut Quran wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ila hin. Kalau orang nak buat apa? Beg bulu. Bulu apa? Bulu kambing. Bulu apa? Biri-biri. Tak perlu apa dia? Tak perlu tebas samak macam dalam kitab-kitab fiqh. Sebab dia bukan najis. Cuma apa dia? Hilangkan apa? Kotoran apa? Darah-darah dan seumpamanya. Ya, khalas. Syawal Jun.
Faham boleh? Jadi, kalaulah bulu tu kena kita bulu yang sedikit, dimaafkan ataupun tidak? Dimaafkan jikalau sedikit. InsyaAllah macam mana? Jadi orang nak tanya ramai ni. Ambil, ingat masalah ni betul-betul, jangan lupa dah. Orang mula, Ustaz, mayang ni, bulu naik atas, kucing naik atas. Khalas. Kucing sejak bila istinja, Ustaz? Kucing mesti tanggung najis kat punggung dia. Ihtimal apa? Ihtimal suci. Kucing apa? Kucing pi basuh qadah hajat kat mana-mana. Tak? Kalau bulu dia tu najis, na'am najis. Soalan dimaafkan atau tidak? Kalau sedikit, dimaafkan. Kalau banyak, tidak dimaafkan. Tayyib. Apa dhabit dia? Dhabit al-urf. Hadha huwa al-mu'tamad. Ada sebagian ulama dhabit dengan 2 dan 3 helai sedikit. 4 helai banyak. Al-mu'tamad kama fil hawashi al-urf. Kalau uruf kata sikit, sikit. Kalau uruf kata banyak, banyak. Tamam? Pandangan manusia. Banyak ni bulu tahan ni. Keras banyak. InsyaAllah. 2 pandangan. Sedikit ataupun apa? Ataupun banyak. Confirm sikit. Tengok benda uruf. Kalau 5 helai uruf kata masih banyak. 5 banyak, keras banyak. Kalau uruf kata 5 sikit, sikit. Balwa. Naam. Umumul balwa maksudnya apa? Kucing selalu naik, banyak naik. Ya, orang belah kucing. Tu bukan umum balwa. Yang belah bagi siapa? Umum balwa untuk semua orang. Contohnya apa dekat masjid apa? Lagi kita umum balwa contoh apa? Burung duk berak dekat tempat-tempat apa? Tempat pusingan tawaf. Semualah kena. Ni kucing dia yang belah, dia seorang yang belah. Apa umum balwa pula? Tu bukan umum balwa. Umum balwa tu kena pada semua orang. Ini umum balwa apa? Dia kena pada seorang dia yang belah kucing. Wadah insya-Allah. Maka bulu kucing ni dia tidak dimaafkan jikalau banyak. Mengikut daripada pandangan yang mu'tamad. InsyaAllah. Khalas. Ada qaul Syekh. Bahawasanya apa? Dimaafkan dia. Dimaafkan hatta apa? Walaupun banyak. Ni kalau orang yang belah kucing boleh pakai qaul. Dimaafkan dia. Ada kawan. Ada qaul sebagian ulama tak disebut nama. Dimaafkan. Jadi kalau orang yang belah kucing ni penuh bulu kucing atas badan dia. Ni ada qaul dimaafkan walaupun banyak. Tapi al-wara' ialah kalau banyak ulang balik sembahyang. Hakata. Boleh taklik. Tu dia. Boleh taklik. Ainam. Wal yasiru min asy-sya'ri najis. Bulu najis. Insya-Allah Syekh. Kemudian kita ada buat ibarat ar-raqib, yakni penunggang. Dulu ada pelik. Penunggang apa? Dan dia kata dimaafkan bulu yang banyak ataupun sedikit. Sikit atau banyak bagi orang yang menunggang. Mana tunggang apa? Tunggang motor ke? Tunggang motor bawa motor bulu lekat di badan. Tak rupanya apa? Naik kuda, naik unta. Dia naik kuda boleh makan. Unta boleh makan. Baik. Misal apa? Naik himar. Himar keldai tak boleh makan. Naik himar. Bila naik himar bulu lekat. Dimaafkan sedikit tu banyak. Pasal apa? Ada masyaqqah. Jadi bukan kiah dengan motor ni bawa motor. Dia kata duk hurai bawa motor. Kitab kata dimaafkan sedikit atau banyak bulu najis bagi orang yang menunggang. Faham Syekh? Bagi yang apa? Menunggang, bukan menunggang motosikal dan kereta. Menunggang binatang. Tak? Dia bukan tunggang isteri. Tu lain lagi. Faham Syekh? Dekat. Tunggang tu lain. Allah, apa nak tak ingat nama Habib tu? Orang cakap ada Habib tu daripada Sai'un tak? Allah, nak lupa nama Habib Ahmad. Daripada Sai'un. Dia main tarim. Orang kata dia Al-Habib Alwi. Al-Habib Alwi bin Syihab. Alwi bin Syihab. Tengok, wahai Habib. Habib Alwi bin Syihab dekat tarim tak pernah tunggang. Binatang. Ni kuda pun tak. Apa dia? Unta pun tak. Pasal apa? Ta'adduban. Beradab dengan kota tarim. Begitu. Maksudnya apa? Beradabnya dengan para ulama dalam kota tarim, mereka tak menunggang apa? Kuda dan juga unta. Kerana beradab. Biar pijak kaki. Hatta sebahagian tak boleh kasut. Kaki ayam. Ta'adduban ma'arab tarim.
beradab dengan dengan kota Tarim. Habib tu dia bukan daripada Tarim. Dia daripada Sai'un kalau tak salah. Dia pun kata lah, memanglah ulama-ulama Tarim tak tunggang apa. Udah ada unta tapi dia tunggang lebih teruk daripada tu lagi. Tunggang isteri. Faham tak? Jadi sama je. Kalau kata beradab dengan kota Tarim, jangan tunggang bini. Faham tak? Kasarnya bahasa dia. Ulama kata diam, dia balas dia ni. Tak. Otak, ini otak ligat. Ya, masalah penunggang ni kena datang tu kena syarat balik penunggang. Nah, mesti. Bagi ar-rakib. Bagi ar-rakib. Yang boleh orang kita tunggang lah. Ya. Jadi kalau kita tunggang harimau, tak boleh lah. Macam mana? Tunggang harimau. Kalau tunggang harimau, kalau dia naik harimau boleh dimaafkan. Dah ikut dah syarat. Dah. Maksudnya apa dia? Binatang yang kita tunggang. Binatang yang sedang kita tunggang. Dah maksudnya tak syarat lah datang tu boleh dia tunggang atau Tak, boleh. tak syarat. Binatang apa? Itlaq. Itlaq apa dia? Yang ni apa yang kita tunggang. InsyaAllah. Dari babi. Dengan babi lah. Thank you. Baik. Kemudian kata muallif, ada dulu video kat Kedah. Yang budak tu orang perempuan. Umur berapa? 4, 5, 6 tahun. Dia tunggang naik apa? Naik kebau. Ada tu video tu. Dia naik kebau, dia panggil, balik. Dia pasal apa? Kebau-kebau dia apa? Budak perempuan umur 5 tahun, orang Kedah lah. Dia panggil kebau balik. Dengar cakap dia. Dia naik atas satu kebau tu, dia pun kata, balik. Semua balik. Cuba tengok video tu. Balik belakang. Hebat. Orang tu baru memang. Tak? So panggil balik. Aku tak tahu tok laki dia macam mana. Esok-esok kena tok laki dia, balik terus. Tak? Kebau pun takut kan dia. Tak jauh lah lagu ni. Habis tu. Walasiru min ghubaris sirjin. Dan juga sedikit daripada apa? Daripada ghubaris sirjin, daripada debu najis. Debu najis. Ghubaris sirjin, debu apa? Sedikit daripada ghubaris sirjin, daripada debu najis. Macam mana ni? Yang ni najis telah berpecah menjadi debu. Kemudian debu naik, kena pada pakaian kita. Dimaafkan. Nak ulang balik surah macam mana? Sirjin najis. Yang najis telah berkecai menjadi debu. Andai debu tu kena pada kita, dimaafkan. Wadih? Dengan syarat apa? Al-yasir. Sedikit. Yang ni apa? Al-uruf. Sejak bila kata tahu ya, kita duduk berjalan dekat padang pasir Perak lekat tu confirm tadi. Ni kalau kita yakin. Kita nampak. Apa dia? Itu dia yang kita tengok, kita apa? Tengok tek kucing dalam tu. Dah jadi debu dah, kita biar ambil darah tu. Dan jadi debu. Tengok angin tolak beruf kena pakaian. Sedikit dimaafkan. Banyak tidak dimaaf. Lembu dan seumpamanya. Jadi kita baju. Ha? Baju lagi. Termasuk juga. Jadi buat baju kan. Jangan murah sini. Begitu juga kazalik. Tak? Dibuat baja, naam kazalik. Begitu juga. Baja dalam bentuk pasiak, betul tak? Tak? Tak, sirjin dengan maksudnya najis. Najis sini dia sebut. Siapa terjemah itu? Betul. Tak senang kat kita terjemah tu. Tak. Sirjin, naam. Kalau begitu apa? Terjemah apa? Sirjin apa dia? Najis yang apa? Dibuat baja. Tak? Jadi yang dibuat baja, jadi dia pasiak. Kalau anda kena terbang, kena pakaian kita, dimaafkan. InsyaAllah. Maksud najis berlaku lah. Najis Naam, mutlaqan. najis saja pun masuk juga. Debu najis saja. Ya, termasuk juga. Tak, sirjin maknanya apa? Debu najis. Debu najis. Kemudian ada ustaz kata, sebagai ustaz kata apa? Yang ni dibuat apa? Dibuat baja. InsyaAllah. Baik. Tanda? Baik. Sedikit. Wala yunajjisu ghubaru sirjini a'dha'ahu ratbah. Masya-Allah. Lebih lagi apa? Lebih ringan lagi. Wala yunajjisu. Dan tidak menajiskanlah. Bismillah. Ghubaru sirjin. Tidak menajiskanlah oleh apa? Debu bagi dia najis. A'dha'ahu ratbah. Akan anggotanya. Begitu dia tanya anggota serta juga pakaian. Kaman.
Ar-ratbah. Apa dia? Yang basah. Cuf. Kena pada pakaian. Pakaian tu basah. Badan tu basah. Kena pula najis. Najis tu melekat. Dimaafkan. Wala yunajjisu, dan tidak menajiskan akan a'dha'ahu ratbah. InsyaAllah. Tinggal 2 lagi bateri. Begitu juga. Wala wa ma waqa'a fihi min ma'i' wa ma illam yughayyir. Aw yakun min mughallad aw yahsul biqasd. Begitu juga apa dia? Termasuk juga apa dia? Bukan takat pakaian, begitu juga air. Begitu juga apa? Air dan juga ma'i'. Insya-Allah tanda. Begitu juga apa? Wakazalika begitu juga ma'i' dan juga air. Tapi yang ni ada syarat. Syarat dia jangan dengan perbuatan sendiri. Kalau kita ambil najis tu lumuk di pakaian, tu memang tidak dimaafkan. Itu kembali pada masalah tadi. Tak. Siapa at-tarikh? Siapa yang membaling? Ambil masalah ni kias dengan masalah tadi yang sebut. Mana ada? Kalau kata al-Bujirimi, zahir kalam al-Bujirimi masuk juga. Yang ni apa? Binatang sekalipun tidak dimaafkan. Yang dimaafkan hanyalah angin. InsyaAllah. Kemudian katanya rahimahullahu taala fasl idza kana al-ma'u qullati. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang ni sirjin tu najis yang telah jadi berdebu. Apa yang pada air ada bisa sebab najis bau. Tak faham apa ni? Bau kayak debu najis bau dia. Kerana masyaqqah. Kerana benda tu dia boleh ditolak angin. Berbeza dengan apa? Kalau contoh najis ketui. Batu memang berlaku, bukan angkat kata berlaku. Diangkat oleh angin. Pum kena pakaian. Tidak dimaafkan. Pasal apa? Jarang. InsyaAllah. Kalau sembroh ni tu, yang lembut tu, kalau dia lembut, dia makan lah. Jadi, enam. Sedikit. Enam. Dia kalau ni, bulu dengan bubu ni dia makan. Bulu dengan? Bulu enam. Gitu juga. Baik-baik betul. Enam. Bulu dengan